untuk berkecimpung dalam dunia kewartawanan sebagai penulis. Medan penulisannya luas. Kemudian sudah tahu lebih kurang asas-asas penulisan ini, cara-cara dia. Pelajar-pelajar boleh membuat pengkhususan, specialization. Okay, buat kita balik kepada sejarah sedikit. Kita tengok bagaimana peranan Pak dalam Warta Melaya sebagai wartawan di situ. Kemudian kita terus pada di utusan. Jadi bagaimana benda-benda ni boleh kita masuk di situ? Sebelum saya menjadi wartawan, saya menjadi koresponden dulu. Tahun berapa tu? Tahun 30-an, sesudah saya meninggalkan utusan Melayu di Singapura, saya berasa saya mesti tahu tanah air saya, istimewa Semenanjung Tanah Melayu ini. Jadi saya merayau lah, tiap-tiap negeri saya pergi. Tompang sana, tompang sini, kadang-kadang orang tolong, kadang-kadang orang tak tolong. Sebelum saya dipanggil ke Singapura, saya duduk di Kemaman lama. Sebab saya mempunyai seorang abang yang sulung, namanya Abdul Hamid. Dia kerja SO sana, kemudian naik pangkat sampai ADO. Mati dia ditembak oleh bintang 3. What year that? 46. Tahun 46. Ini bintang 3 ni. 45. 45 lah. Lepas Jepun dah pergilah, dia merentah 13 hari ni. Saya di negeri Terengganu dan negeri Kelantan masa itu, kita boleh bekerja sebagai peguam, pleader. Bukan lawyer, bukan, pleader. Dengan like solicitor. Now lower than that. Magistrate. Dengan memohon lesen untuk menjadi pleader ini, 2 negeri saya, Terengganu sama Kelantan. Kena bayar RM50. Orang dulu, pegawai-pegawai, menteri besar dan lain-lain, orang atasan, mereka terlalu sensitif. Saya menulis satu cerita, Masjid Jamek di Kemaman itu, atau Bandar Cokai nama dia, dikelilingi oleh kedai-kedai. Yang dulu jambannya jamban tarik, dekat dengan jamban. Macam mana ni masjid dekat jamban ni? Marah menteri besar sana. Lesen saya di cancel, tapi saya kekal di Kemaman ini menjadi koresponden bagi Warta Melaya. Jual surat khabar, Warta Melaya, Warta Ahad, Warta Jenaka. Masa itu surat khabar belum banyak, majalah ada sikit-sikit. Tapi dulu majalah dari Muar misalnya, atau surat khabar dari Singapura, nak sampai ke Terengganu ni seminggu. Kalau tak naik kereta api, naik kapal. Boribat lah, Mansfield lah. Dulu kuala-kuala sungai, Kemaman, Terengganu, Kelantan, Tumpat, air dalam, kapal boleh kapal. Sekarang semua tak boleh. Di laut, ombak kuat. Dapat juga pada 1 bulan jual surat khabar ni 27, 30 ringgit. Bayaran kecil pada masa itu. Bayaran kita menyumbang kepada surat-surat khabar menulis. Single column 1 inci baru 4 sen. The legalized fee now is $1.15. 1 inci single column.
Tapi kebanyakan surat-surat khabar sekarang tidak mampu membayar RM1.15, dia bayar RM85. Itu pun sudah banyak. Kalau saya tulis dalam muatan 20 paragraf, saya dapat 100. Tiap kali itu 20 paragraf. Ada pernah siapa-siapa Eton. Tengok. Not more than 20 short paragraph. Ending with some poetry or syair or pantun. Supaya menarik orang baca. Menulis ni kalau tak suka baca kita punya tulisan, tak boleh kerja lama. Dari kampung lari ke bandar, naik bas mini bekerja-kerja, tanah-tanah subur terbiar, kebal jinak dah jadi liar. Very simple and very deep. Bila sampai ke bandar-bandar, hati kecil jadi besar. Beli permadani, buang tikar. Periuk belanga tak pakai leka. Leka tahu orang muda-muda sekarang? Tahu. Sekarang apa khabar? Kenapa suka baca dari hal bangsa-bangsa besar? Amerika Syarikat, United Kingdom, Iran dan lain-lain. Hidup bercakap-cakap, kampung halaman terbiar. Apa pasal? All question mark there. Sekarang apa cerita? Sesama Melayu bersengketa. Di mana Tok Alim? Di mana pendeta? Apa gunanya sastrawan negara? Lebih kurang lah. Dia bercorak berita ataupun minta pendapat atau rencana dan juga berita. Tapi masa itu lesson saya berokasa lah, lesson peguam ni. Saya dapat banyak income daripada orang kaya-kaya di Singapura yang punya estate sekarang. Saya jaga dia punya interest. Kebetulan masa itu sewa sebuah kedai di Bandar Kemaman, di Bandar Cokai itu, kedai kayu lah, murah, RM17 saja satu bulan. Boleh pula orang lain menumpang menjahit songkong, menjahit baju. Saya pakai satu orang budak pejabat, tapi orang tua bukan budak. Dia ni orang Terengganu lah, pakai seluar pendek, token panjang, lebih lawa daripada saya, pakai topi. Dia samseng saja. Ada orang-orang sombong dengan saya. Wan, pukul. Dia pukul. Koyak-koyak kepala dia. Cukup makan. Kemudian dalam bulan 37 kan? 37 dalam bulan Julai lebih kurang, saya menerima surat daripada almarhum Syed Hussein Al-Sagaf, tuan punya dan pengarang Surat Khabar Warta Melaya, Warta Ahad, Warta Jelaka, suruh saya datang ke Singapura. Ini ada sikit yang kaum wanita suka dengar. Waktu saya duduk di Kemaman itu, saya ada isteri baru kahwin. Bila saya nak bawa isteri saya ke Singapura, mak mentua saya, pak mentua saya, jangan bawa anak kami pergi ke luar negeri lain. Apalah nasib saya. Tengah-tengah sayang mak bapak tak kasih, kena cerai lah. Sampai ke Singapura, dipanggil oleh Tuan Syed yang punya Warta Melaya ni. Patut juga saya sebutkan, belanja dari Kemaman pergi ke Singapura ni naik kapal murah, RM4 deck passenger, makan free. Kalau nak ikut kereta api jauh.
sewa sampan naik ke jeti Clifford Pier pakai dayung itu baru 3% masa itu, tak perlu duit banyak. Sampai ke Singapura, mula bekerja, Tuan Syed yang saya sebut nama itu bagi rumah, tempat duduk, tak kena sewa. Jadi lama lah saya kerja sana. Pak terima juga satu surat dari Kajai, Rahim Kajai. Masa di Kemaman tu kan. Mau kenal dengan apa? Dia sebut tentang penulisan dan jemput untuk interview kerja di Watan Melayu. Surat daripada Kajai, suruh datang Singapura. Sebab angin-anginnya tak lama lagi utusan Melayu akan diterbitkan. Kemudian boleh cerita peranan bapa sebagai penolong pengarang Watan Melayu pada ketika itu. Apa yang bapa cerita yang bagaimana saya yang menunjukkan bakat saya. Saya bilang saya boleh tolong membanyakkan circulation, sebab dulu surat khabar Watan Melayu pun atau utusan Melayu laku 800 je. dia tiap hari juga. Yang weekly tu laku lebih sikit. Saya buat cara baru. Saya mau tulis pojok itu ini dan lain-lain panjang tu, satu page. Nama samaran Hantu Raya, very popular at that time. Dalam waktu Ahad saya tulis rencana lah, buat politik gitu begini. Tajuk dia dulu politik ni kita kenal bukan politik, siasat di timur dan barat, politik the east and the west. Itu kerja saya. Okey, kita balik pada Ibrahim Yaakob tadi. Dia sudah beli itu utusan Melayu, tetapi apabila Jepun datang, dia tak bagi pula. Dia kumpul kat utusan Melayu, Watan Melayu, kerana kertas tak cukup, susah dapat, dawat pun susah dapat. Dia cantumkan, dia tukar namanya Berita Malai. Dan majalah dia Semangat Asia. Berita Malai ni kalau surat khabar orang putih, Straits Times, Express dan lain-lain, dia cantumkan jadi Shonan Shimbun dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu Berita Malai. Kita kerja juga sebab seronok bekerja, seronok menulis, tak kira ada makan tak ada makan. Kadang-kadang 24 jam tak ada makan apa-apa. Makan minum, makan roti, balik naik bas. Tak ada, dulu tak ada bas Singapura. Tram, murah. Dari Tanjung Pagar sampai Geylang Serai, apa nama, 10 sen dia. Jauh tu, dekat Tujuh Batu. Kami dulu wartawan Melayu istimewanya rapat bekerja sama Smail, Rahman Rahim dan lain-lain. Ini sesudah darurat tahun 48 diumumkan di tanah Melayu, orang-orang yang takut terkena tangkap oleh undang-undang darurat lari dia ke Singapura. Tungkak Waran, Christmas, Ashraf dan lain-lain. Dia membuat satu persatuan angkatan 50. Yang sebenarnya hakikatnya, Kita boleh biarkan itu kemudian sikit Pak. Kenapa? Tadi kita tumpu pada Berita Malai tadi. Berita Malai ni kita boleh apa nama ni mengkritik kerajaan Jepun. Dia Bebas. tidak marah, bebas. Sebab yang menjaga surat khabar ni orang Jepun yang fasih, yang pandai bahasa Melayu. Cuma dia berkehendak dalam tulisan berkenaan dengan raja dia,
Jangan tinggal tu. Kata no heka tu tak boleh tinggal. Nama apa Jepun ni? Apa? Jepun ni nama apa? Macam-macam nama lah, susah nak ingat dah. Mesti cerita Angkatan Laut Jepun tu kuat. Sekian-sekian dia sudah tembak kapal perang Amerika sudah karam. Ini war propaganda. Tapi kita punya semangat kebangsaan cerah-cerah dia tak marah, tak apa. Itu pula gunanya tu. Keadaan memaksa begitu. Pak boleh beritahu tak siapa yang membaca berita Malay tu? Membaca dia. Orang Melayu dia kalau dia tu di Singapura, dia tak sampai Kuala Lumpur. Jepun ni dia tiap-tiap daerah dia buat surat khabar. Bentong ada, sana ada, ada yang tulis Jawi, ada yang tulis Romanai. Supaya propaganda dia kata. Kertas mana-mana dia bukan dibeli. Mana-mana tempat yang ada dia wapak. War time. Kemudian bila apa nama ni dekat-dekat Jepun kalah dan orang putih nak datang pula, orang-orang jenis saya berani aku dah ramai lagi orang dia katakan orang kiri ni kena tangkap. Duduk di Changi. Saya duduk di Outram Road Civil Prison. Orang tengah perang lagi ni, berapi ni. Pasir panjang ni, nampak api dia. Kadang-kadang bom meletup, tergegar penjara ni. Ini tempat minyak, Shell dan lain semua dibakar Jepun aku. Habis. Orang putih ni punya penakut. 2 hari lagi Jepun dah dekat dah ke Johor Bahru. Dia dah lari dah. Banyak dah lari dah. Dia lari ni ada yang naik bot kecil, ada yang naik kapal. Kebanyakannya pegawai dalam penjara ni orang Australia. Dia balik lah naik kapal sampai ke pulau-pulau cukup lah. Takut dia. Jadi Jepun jauh lagi, Skudai tu baru sampai. Dia sudah buka ke penjara Changi, penjara Outram. Pasal dia nak lari ni. Dia dah bayar duit-duit kita yang dia simpan ni. Awak semua boleh keluar dah. Kami nak balik negeri ni, Jepun datang ni. Lebih kurang kita dah cakap. Kejatuhan Singapura. Kejatuhan Singapura. Waktu kami keluar dari Changi saya tak tahu. Saya duduk Outram Road. Saya terpaksa jadi leader lah. Mencadangkan awak nak balik ini tumpuannya pejabat utusan Melayu, Sisi Street. Tapi awak tak boleh semuanya satu jalan. Awak buat pasukan 10 orang, ikut ini supaya selamat. Sebab kalau panjang itu, ni dari segi military safety lah. Kalau kena bom, semua mati. Dia orang ikut saya punya nasihat. Mudah-mudahan selamat dah. Dari Changi ni ketua dia Ibrahim Yaakob, Jepun bagi tahu kalau orang putih sudah lari, awak semua boleh keluar pergi Malcolm Road. Ada 2, 3, 4 bungalow dia siapkan. Pergi sana lah. Singapura Malcolm Road ada. Apabila berkumpul ramai di bangunan utusan Watu Melaya yang diduduki oleh utusan masa itu, lebih kurang 200 orang, datang masalah macam mana nak makan. Sonok-sonok Allahu Akbar, perut lapar juga.
Tapi waktu itu demi Tuhan yang kaya, kebanyakan orang tahanan ni ada duit simpan. Penjara kasih balik. Pergi beli dah. Ikan sardin, kuih kak oats, benda-benda yang boleh makan lah. Dengan takdir pada satu petang, satu lori kecil datang, bawa daging ayam, bawa beras. Itu Tuhan punya takdir. Orang derma. Soal yang kedua, bila datang beras, datang ayam dan lain-lain, bawang dan lain-lain, mana periuk nak masak? Ya? Artinya dalam perjuangan ini orang muda dia ajar must be quick-witted, cepat membuat keputusan. Mesyuarat awak berempat, Sekejap Abu Hussein, orang askar Melayu, saya pergi cari periuk, belanga, kawah ke apa-apa. Jalan di Teluk Air tu, jumpalah kedai Malbari satu. Dia dah lari tak mana-mana. Kita tendang pintu, ambil lah. Itu tak berdosa, itu emergency. Kita ambil dia punya periuk, dia punya kuali. Tinggal mangkuk dia angkut. Satu pasukan lagi pergi cari makan. Ini duit, beli apa-apa. Beras ke, ikan sardin ke, yang daging lembu tu apa nama? Beef. Pula waktu itu orang berniaga ni, Cina apa bangsa punya tamak. Dia sama dia pula berperang, berebut kain. Tarik-tarik. Orang berniaga ni. Kita pun tarik-menarik lah sama-sama. Dia malah kenal kita. Kalau kuat dapat banyak lah. Ini pengalaman waktu orang putih surrender dan Jepun masuk. Kita kerja dengan Jepun dalam bidang Malay ni di Singapura. Tahun pertama okey, banyak makanan. Rokok pun dia supply, roti dia supply. Tapi roti dia bukan ikan tepung gandum. Dia buat talung tepung ubi kayu. Lihat, tak boleh makan. Tahun yang ketiga susah duduk Singapura. Beras kalau ada boleh beli satu gantang 40,000 duit daun pisang tu. Kalau boleh dapat. Ini telur ayam, kalau boleh dapat harga dia 4,000 satu biji. Waktu itu saya mempunyai anak kecil, baru boleh berjalan. Perempuan yang sekarang ada di Singapura lah anak saya. Sekarang umur dia sudah dekat 40 tahun. Pagi makan ubi kayu, tengah hari ubi kayu, malam ubi kayu, mie ubi kayu, kulit ubi kayu tu dibuat mie tau. Sudahlah, tak ada vitamin dalam badan, kulit lah begitu gini. Anak kecil tak sampai hati nak duduk Singapura. Jadi saya mengambil keputusan mau balik negeri saya, negeri Pahang kan. Naik kereta api dari Singapura, tukar kereta di Kemas, turun di Mentekap. Nak turun di Kuala Lumpur. Masa itu sudah ada kereta sewa jenis taksi juga, yang di belakangnya pakai arang, korong. Boleh sampai naik bukit tinggi-tinggi pun boleh. Sampailah saya ke negeri saya. Negeri Pahang masa itu padi banyak, beras banyak, ikan dalam sungai banyak, jantung pisang banyak, ubi kayu banyak. 5 bulan ini kuda buta banyak-banyak ni sembuh semua. Sudah masuk vitamin dan lain-lain. Senang hati. Anak saya pun besar. Okey,
dalam masa Jepun tu nama Pak Sako menjadi Isahao apa? Sako. Itu Jepun lah saya sudah sebut. Minggu yang pertama tu. Jadi macam mana apa dia? Cuba cerita. Ha? Cuba cerita apa tu? Ada pernah pergi Jepun tak? Pergi Jepun ni tahun berapa saya pergi dari Jepun ya? Not the early part of the Japanese occupation. Sudah dekat dia nak kalah. Oh. Dia bawa kita melawat. Bukan saya. Masa di Singapura lagi lah. Masa Singapura lah. Masa kerja dengan Berita Malai. Bukan saya seorang yang pergi ni. Osman Muhammad Noor sekarang ada di Tapah Jalan Police Station. Abdullah Kamil, Ibrahim Yaakob dan lain-lain ramai pergi tu. Sebelum dia surrender lah. Dia panggil ni persidangan wartawan Dato' Sensor dalam takluk dia lah. Saya boleh ingat 2 daripada Burma, wakil 2 dari Thailand, 1 dari Malaysia, saya seorang je, 2 dari Shanghai, Indonesia dan lain. Persidangan para wartawan lah. Ada yang naik kapal laut, ada yang karam kan. Saya nasib baik. Ini wartawan yang jaga di Singapura ni, dia punya macam Reuters apa dulu ada nama dia. Dia punya news agent lah. Orang Jepun ni daripada Singapura, daripada Malaysia 1 orang cukup. Saya bagi sama dia lah. Jadi yang Osman Muhammad Noor tu siapa dia? Osman Muhammad Noor ini dia mengajar bahasa Melayu di Nagasaki. Dia pergi lain untuk tujuan yang lain. Dia pergi awal sikit. Belum Jepun nak kalah. Early part of the war, second year kata. Dia ni hidup lagi. Sebab Jepun ni dia punya war operation ni very complete, not only senjata, propaganda, bahasa, culture dan lain-lain. Super juga, Western power juga, England, Amerika begitu juga. Kalau tidak macam mana rakyat yang tak tahu apa-apa nak tahu. Pergi Jepun ini saya dibawa melancong sampai ke Osaka. From north to south, from Tokyo to Nagasaki, banyak tempat-tempat lah. Selama 1 bulan baru balik. Baru balik itu perang tengah hebat sekali. Tapi apa nama bom tu yang jatuh tu? Atomic bom belum jatuh lagi. Tak berapa lama lagi. Sehinggalah saya dengan takdir Allah Ta'ala di Formosa, di Korea Selatan berhenti, Okinawa, juga di Shanghai berhenti. Masa Jepun. Saya tengok Wampau River tu besar. Lebih besar daripada Sungai Perak dia. Okay. Tadi Pak Sako kata balik dari Singapura ke Negeri Pahang. Adakah Pak Sako balik semula ke Singapura? Tak. Tak. Saya tidak balik. Sebab saya suka mengembara tu. Mengembara ke Kedah lah, ke Perlis lah. 3-4 tahun kerja mengenali tanah air, bahasa dia, adat resam dia, pekerjaan dia dan lain-lain. Kemudian saya mengkaji pula secara mendalam berkenaan dengan kait-mengaitnya bahasa tu. Misalnya
Dulu masa orang putih Sri Lanka tu namanya Ceylon ya. Sekarang dia tukar Sri Lanka. Kemudian ada pula negeri kita ni Langkawi. Ada hubungan ke? Langkawi. Ha? Langkawi. Adakah Langkawi ni kena mengena dengan sejenis burung elang yang besar? Kawi ni dalam bahasa Melayu batu merah. Batu kawi. Granite. Kemudian di Kedah juga ada satu tempat nama dia Sanglang. Lang lagi. Langkawi, Langka. Sanglang. Sanglang ini menurut kajian saya asalnya sebuah pokok di tepi laut yang besar, yang rimbun. Di situ ramai burung elang bersarang. Kata orang tua sana lah. Jadi dipendekkan Sanglang. Bila nelayan balik dari laut, dia sama dia, mana kita nak makan hari ni ya, petang ni? Kata orang lain tu, mana lagi di pokok. Kerana rendang tempat telang telur tu, bersarang tu, direngkaskan tempat itu jadi Sanglang. Lagi satu benda yang saya heran, di Pulau Langkawi ini ada nama Ulu Melaka, ada nama Ulu Temerloh, serupa dengan daerah saya. Ini menunjukkan kita punya para pahlawan zaman dulu, dia suka merantau. Cerita-cerita lain macam Dayang Bunting dan ada juga mengenai kebenaran dia, tapi dah banyak jadi dongeng kan. Daripada nama kan. Apa pasal ada Ulu Melaka di Langkawi ni? Ada Kampung Temerloh dan lain-lain. Itu buat kajian. Kajian yang besar gunanya mengenal tanah air ni. Selepas balik Temerloh dan beberapa tahun tu, adakah Pak Sako tidak menulis, tidak terlibat dalam bidang kewartawanan tahun 44, 45, 46? Saya makan tanggung di rumah dengan ibu saya, bapa saya. Dia beras ada, ayam itik ada, perahu ada, jaring ada, jala ada. Saya jalan-jalan aja lah di bandar tu. Apa sebabnya Pak Sako tinggalkan bidang wartawan? Tak ada surat khabar masa tu. Masa Jepun, saya balik dari Singapura tak ada lah. Selepas Berita Malaya ditutup ke masa tu? Itu tak tahulah, tapi saya di negeri saya tak ada. Ada dia buat surat khabar yang dicetak oleh orang komunis ni dalam hutan. Di bukit apa, tengah jalan ke Karak belakang. Bukit, dia satu bukit dalam tu ada cetak. Bukit Raka. Barangkali lah. Dia keluar surat khabar orang komunis ni seminggu sekali. Dia distribute dalam kampung-kampung. Bahasa India, Tamil lah, Cina, Melayu. Ini Cina, Melayu, Tamil, abang adik. Kata propaganda dia. Jadi saya tak boleh tahan lah ni. Satu hari Jumaat, kita panggil orang ramai, 4-4 begitu. Mari kita serbu rumah Pak Sung ni. Ini faham kamu baik ya. Kita cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pergi pecahkan ini lokap semua tu. Kita sudah berjanji dengan sekrejan yang bentukan di situ, kalau kami datang dia campak kunci boleh buka lah. Adalah kerja bawah tanah dan underground, orang tak tahu hasil. Tetapi perangai orang Melayu daripada 400 orang yang berbaris itu dari masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar tu, nanti pesan lari. Takut. Aku ada kerja dah. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa, 10 orang ni boleh lepaskan semua. Orang Melayu kena tahan. Ini soal politik lah ni, soal perkauman dan lain-lain. Kalau tak mengerti susah juga.
orang sekarang ni. Sebab gaduh dalam negeri kita ni banyak kaum mendatang dari Sumatera, Indonesia, daripada India, daripada China, kerana kita tak faham yang sebenarnya macam mana apa benda yang dia fikirkan sehari-hari duduk tanah air kita. Tapi sekarang pelan-pelan understanding dah ada. Janji dulu abang adik, bila dia merentah, abang tangkap adik, penuh lokap. Dipanggil lah di Bintang 3 tu ke kedai nombor 2 Bandar Lama. Naik ke rumah Bintang 3 ni, yang di bawah ni ada machine gun jaga saya naik. Kata orang kampung yang ramai di situ, Tok Pulu, ketua kampung, Pak Haji, Pak Lembai, saudara mara. Hari ni anak Haji Muhammad matilah. Punya pemikiran lemah, singkat, penakut.